Salam perjuangan semua. Pagi tadi, tim DAP Batu Kawah melawat satu tempat kalau warga Kuching akan biasa dengan tempat ni, Desa Wira. Kita buat dekat kawasan market pasar dia, kemudian kita ada kedai-kedai dekat keliling tu kita buat, kita pusing. Lepas tu duduk dekat satu tempat minum lah kan. Saya waktu minum terdengar sebab betul-betul meja sebelah ada dua abang bekas tentera, kedua-dua. Mereka mengusahakan kebun, perkebun kecil. Saya dengar keluhan daripada meja sebelah. Baja dulu harga 120, sekarang dah 160, kenaikan RM40. Racun, racun rumput, harga dulu 40 lebih, sekarang dah macam nak naik sampai 60. Kemudian efek daripada ni sebab sekarang di pasaran harga semua barangan naik. Pekerja-pekerja yang biasa mereka bayar dengan gaji hari RM50 dah tak nak bekerja sekarang. Oleh sebab RM50 tak sampai ke mana. Dia orang dah minta pergi RM70, RM80 sehari. Nampak kaitan dia, efek dia, efek rantaian dia. Saya nak kaitkan dengan apa yang ditanggung oleh warga Sarawak selama ini. Menteri KPDN HEP, GPS. Ini level menteri yang ada di Sarawak. Dan ini dibawa pergi ke pusat. Dia orang diangkat jadi menteri bukan atas that capability tau, atas kemampuan dia orang, tidak. Dia orang diangkat jadi menteri just for the sake because Sarawak menyumbang banyak kerusi. Okey. Kenaikan harga barang diakui antara sebab utama sekarang adalah harga perkapalan dan kontainer. Harga untuk memasukkan kontainer dekat pelabuhan, harga untuk membawa kontainer daripada destinasi pertama dia sampai destinasi dia nak hantar, semua naik. Dan apa peranan menteri di dalam bab ini? Kenaikan harga barang yang dikaitkan dengan kenaikan tambang tadi, menteri perlu pergi untuk cek, is it justifiable? Adakah benda tu betul-betul masuk akal? Yes, awak pergi siasat, tengok dulu. Katalah kenaikan yang dia buat ni, satu-satu benda ni dia buat RM3. Tapi after checking, awak boleh nampak dengan RM1 pun cukup untuk cover cost. Ada terlebih RM2. Ini menteri main peranan. Kena cek satu-satu. Rumit. Memang rumit. Siapa kata kerja menteri senang? Menteri yang ada sekarang ni bukan bergerak, bukan bertugas, bukan bekerja sebagai seorang menteri. Menteri masuk campur dalam hal ni. Perhatikan harga barang. Dan kalau ada harga barang yang betul-betul sudah justifiable, kenaikan dia memang sebegini, dan ia menekan rakyat, apa menteri perlu buat? Pengurangan dan penambahan. Pengurangan beban rakyat dan bukan penambahan harta menteri. Itu sebetulnya konsep. What do you do apabila benda macam ni kita nampak is justifiable, harga memang betul-betul dah tetap macam tu, kita dah check habis, memang itulah harga dia, tapi membebankan rakyat. Apa menteri perlu buat? Guna cara offset. Menteri boleh pergi jumpa Menteri Kewangan, ataupun in this case maybe Perdana Menteri, sampaikan berita bahawa benda-benda ini keperluan yang penting untuk pekebun-pekebun. Kenaikan dia adalah antara 75 hingga 90%, amat membebankan. Do we have extra funds yang kita boleh suntikkan ke dalam pasaran untuk absorb? Di sini ekonomi perlu kuat. Lagi balik kepada tadi, ekonomi akan kuat apabila ekonomi negara dijaga dengan betul. Bagaimana tak dijaga dengan betul? Ekonomi yang sepatutnya dimasukkan ke dalam tabung rakyat masuk ke dalam tabung personal menteri. Macam mana ekonomi nak kuat? Ekonomi perlu kuat kalau kita nak absorb benda macam ni. Menteri Kewangan dia akan tengok, okay, we have surplus, kan, ada wang lebihan. Jadi, okay, kita mampu pump 3 bilion ke dalam sana, mengurangkan beban rakyat. This is what you do. Awak bukan duduk saja di sana, tak buat kerja apa, kemudian tiba masa nanti ada geran itu, geran ini keluar duit 250,000 apa semua awak bagi dekat JKKK, kampung ni, kampung tu, itu kerja awak.
Itu bukan kerja menteri. Memang rumit kerja menteri. Siapa cakap kerja menteri senang? Rumit. Tapi itulah yang dipersetujui. Kita tahu benda itu rumit. Tapi kita nak juga menjaga rakyat. Sebab politik bukan menjaga poket sendiri. Politik adalah menjaga rakyat. Dan ini level yang tak boleh berbuat apa-apa. Dia tak tahu cara apa kata orang, untuk offset benda ni, untuk kurangkan beban terhadap rakyat. Menteri tak boleh bergerak. Ini yang saya sebut, selalu saya sebut apabila satu dahulu datuk dia, saya ambil contoh, ini saya bukan sebut Menteri KPDN HEP seseorang, saya ambil contoh ke semua. Datuk dia dulu MP, turun kepada bapak dia MP, turun kepada dia MP. Kena tahu betul-betul yang pelajaran dan kebijaksanaan dua perkara berbeza. Awak boleh ada 10 degree sekalipun, 15 master degree, 3 PhD, kalau otak awak tak bijak, tak bijak. Pelajaran jangan disamakan dengan kebijakan. Dan ini yang saya kata, dia dah macam sistem beraja. Daripada atuk turun kepada bapak, turun kepada anak. Layak ke? Atuk dia okey, katalah layak. Okey, dia layak. Turun kepada anak. It doesn't mean that kalau awak seorang pemain bola, anak awak menjadi seorang pemain bola juga. Ada possibility dia, tapi kecil. It doesn't mean that kalau awak seorang pemecah rekod dunia, naik Gunung Everest 18 kali, anak awak pun akan jadi pemecah rekod dunia naik Gunung Everest 18 kali. It doesn't go that way. Bukan bermaksud datuk awak dulu layak, anak awak layak. It's just because nak tahankan. Ini yang merosakkan Sarawak. Yang merosakkan Sarawak. And look at the level menteri-menteri daripada GPS. Lihat taraf Yong. They can't do anything. Dapat menteri just because of Sarawak menyumbang banyak. Give them 2-3 slot menteri. Just because of that. Saya nak sentuh ini oleh sebab menteri perlu memastikan kesenangan, kesejahteraan rakyat. Bukan memastikan kesejahteraan poket keluarga sendiri. Masuk politik bukan untuk mengkayakan diri sendiri, untuk membantu rakyat menjadi lebih senang, mengurangkan beban yang ditanggung rakyat, tapi bukan bermaksud menambah harta keluarga menggunakan hak rakyat. Lihat apa jadi pada pasaran sekarang. Menteri daripada GPS pegang, apa jadi? Rosak, hancur. And 45 bilion yang disuntik ke dalam ekonomi untuk membaik pulih ekonomi. It is untuk membaik pulih ekonomi, to restart ekonomi, untuk gerakkan balik. Awak semua jangan ingat harga kicap sekarang RM5, apabila 45 bilion tu dah bergerak, harga dia jatuh pergi RM3. It doesn't work that way. Sebab itu, permulaan dia, Menteri KPDN HEP mesti tahu main peranan. Saya nak kaitkan tadi antara apa terjadi sekarang dan apabila seorang menteri diletakkan bertanggungjawab dengan sesuatu yang boleh membebankan rakyat, dia tak buat kerja. Dan ini especially happens apabila menteri itu daripada GPS. Sebab itulah Sarawak berada dalam 3 negeri termiskin tiap tahun. Sampai di sini saja saya. Salam harapan semua, salam ubah. Dan jangan lupa sentiasa undi DAP. Terima kasih.